Assalamualaikum dan salam negaraku, satu Malaysia. Psikologi merupakan aspek penting yang perlu diterapkan oleh para guru di pedalaman dalam memastikan keberkesanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Ahli Jawatankuasa Kluster Pendidikan dan Pembangunan Manusia, Majlis Profesor Negara, Profesor Datuk Dr. Tambi Subhan Muhammad Mirah berkata, ini kerana proses pembelajaran masa kini jauh berbeza dengan zaman dahulu yang lebih menuntut kepada kemahiran berfikir aras tinggi. Selain itu, ia juga penting memandangkan mereka berdepan dengan pelbagai situasi sampingan seperti lokasi sekolah yang terletak jauh dari bandar selain tahap kecerdasan murid dan pelajar yang berbeza. Ada yang mempunyai cepat menangkap, ada yang tak cepat menangkap. Kemudian tiap-tiap orang tu cara belajar tu berbeza. Minat dia berbeza, pengalaman dia berbeza. Macam mana kita boleh menafatkan pelbagaian dari si kemahuan untuk menerima pembelajaran dan kecergasan otak tu supaya kita boleh meningkatkan potensi mereka, boleh meningkatkan, menafatkan ilmu-ilmu yang kita belajar daripada psikologi saja boleh digunakan untuk dari segi pengajaran dan pembelajaran. Profesor Datuk Dr. Tambi bercakap kepada pemberita selepas menghadiri majlis perasmian Seminar Kebangsaan Sains dan Psikologi dalam Pendidikan di Kuching. Majlis perasmian diserempunakan oleh Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Datuk Dr. Riza Atik Abdullah Orang Kaya Rahman. Dalam ucapan perasmiannya, beliau berharap pembentangan tersebut dikomplikasikan dalam bentuk penerbitan secara dalam talian untuk dikongsikan bersama para guru yang mengajar di kawasan pedalaman lain. Seminar 2 hari itu dihadiri seramai 120 peserta yang terdiri daripada guru-guru yang mengajar di sekolah pedalaman Sabah dan Sarawak. Lebih 180 kertas kerja mengenai pendidikan bakal dibentangkan sepanjang seminar penyelidikan pendidikan kebangsaan selama 3 hari yang bermula semalam di Institut Pendidikan Guru IPG Batu Lintang di Kuching. Menurut Dekan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Profesor Datuk Dr. Norazah Muhammad Nordin, melalui seminar ini para peserta dapat menyebarkan hasil kajian untuk dijadikan aset dalam pelan pembangunan pendidikan negara. Katanya ia dapat dijadikan sebagai platform yang sesuai dalam usaha membangunkan penerbitan ilmiah yang berkualiti. Banyak inovasi yang telah dihasilkan yang bukan hanya terbitan tu saya pasti bukan hanya sekadar proceeding di seminar ini tetapi boleh diangkat sebagai konsep untuk pengajian PhD anda. Beliau berucap demikian semasa perasmian Seminar Penyelidikan Pendidikan Kebangsaan di Kuching. Antara objektif seminar untuk mengenapasti isu pendidikan melalui penyelidikan yang dijalankan dan mengenapasti kaedah, teknik dan strategi yang berkesan bagi menangani isu pendidikan. Seminar tersebut merupakan anjuran Fakulti Pendidikan UKM dengan kerjasama IPG Kampus Batu Lintang dan Jabatan Pendidikan Negeri yang bertemakan penyelidikan berkualiti teras kecemerlangan pendidikan. Litar pintas dipercayai punca kemusnahan rumah rehat pejabat daerah Limbang di Taman Tasik Mas akibat kebakaran kira-kira pukul 9.56 malam Ahad lepas. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Limbang, penolong kanan penguasa bomba Tawang Lingam memberitahu siasatan awal mendapati litar pintas dipercayai berlaku selepas kejadian kilat kuat semasa hujan lebat malam berkenaan. Seramai 15 orang anggota Balai Bomba dan Penyelamat Limbang bergegas ke tempat kejadian sejurus menerima panggilan daripada orang awam. Tawang memberitahu pihaknya mengalami kesukaran pada awal proses pemadaman berikutan kelewatan pemotongan arus elektrik selain ketiadaan pilih bomba di kawasan itu. 2 orang penghuni yang merupakan penjaga rumah rehat itu berjaya menyelamatkan diri semasa kejadian, manakala sebanyak 4 buah kenderaan pejabat daerah Limbang berjaya diselamatkan. Api berjaya dikawal sepenuhnya pada pukul 11.07 malam. Antara agensi lain yang turut membantu termasuk polis, APM, SESCO dan pasukan bomba sukarela Kampung Seberang Kedai seramai 9 orang. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan anggaran kerugian masih dalam siasatan.
Seramai 189 pendatang asing tanpa izin parti telah ditangkap dalam satu op ikrar yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasa Jabatan Imigresen Negeri. Menurut kenyataan media Jabatan Imigresen Negeri, mereka yang ditahan terdiri daripada 105 lelaki dan 3 wanita warga Indonesia, 16 lelaki warga Cina, seorang lelaki warga Sri Lanka, 33 lelaki warga Filipina dan 25 orang lagi adalah warga negara Bangladesh yang kesemua mereka ialah lelaki. Tangkapan itu merupakan hasil pemeriksaan ke atas 367 individu pelbagai warga negara di sebuah kawasan perumahan kongsi pekerja di tapak pembinaan di Balingian, Mukah. Mereka ditahan atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 kerana gagal mengemukakan sebarang dokumen perjalanan diri yang sah, telah tinggal lebih masa dan telah menyalahguna PAS. Operasi yang bermula pada pukul 5 pagi itu disertai oleh seramai 72 anggota dan pegawai dari Pejabat Imigresen Bahagian Sarike, Sibu dan Sri Aman yang diketuai oleh Timbalan Ketua Bahagian Penguatkuasaan Imigresen Sarawak, Rosliah Kasim. Anggota dan pegawai turut dilaporkan berdepan dengan beberapa parti yang bertindak agresif hendak melarikan diri namun berjaya dikawal. Akademi Pengakap diibarat sebagai sekolah kehidupan kerana ia platform terbaik bagi melahirkan lebih ramai generasi kelas pertama yang berjiwa pemimpin. Ketua Pesuruhjaya Pengakap Sarawak, Surdayo Osman berkata peserta akan didedahkan dengan aktiviti yang berteraskan kepimpinan, latihan dan kemahiran menyelamatkan diri. Jelasnya, aktiviti berkenaan dapat membentuk mereka berjiwa kental ketika menghadapi dunia luar selain mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang kukuh. Beliau berharap agar peserta memberi fokus terhadap pembelajaran yang ditimba dan diterapkan dalam kehidupan seharian selari dengan undang-undang pengangkap itu sendiri. Sudaryo berucap pada Majlis Penangguhan Program Pengangkap di Sumberan Eco Camp Batu Kawah di Kuching. Pada majlis ini menyaksikan 17 pengangkap mendapat sijil pengiktirafan pengangkap Raja Siri 1 2017 iaitu anugerah tertinggi dalam pengangkap kerana berjaya melepasi ujian-ujian dan telah dinilai dari segi prestasi penyertaan mereka. Saya bersama gembira dan bersyukur kerana selama 4 tahun saya telah bertungkus lumus untuk mendapatkan pengiktirafan ini. Sangat gembira kerana saya punya kerja keras dan usaha sama ni telah membuahkan hasil pada hari ini. Program seperti ini kebaikannya adalah satu, dalam pengakap kita ada persetiaan undang-undang yang mana persetiaan undang-undang tersebut nilai dalam diri seseorang individu untuk menjadi first class citizen. Program ini disertai 335 pelajar dari 21 buah sekolah di seluruh negeri termasuk Kuching, Serian, Serike dan Miri. Masyarakat digesa supaya hidup saling menghormati dan bertoleransi bagi memastikan keharmonian terus dapat dinikmati. Ahli Parlimen Limbang Hasbi Habibullah berkata ia penting ke arah mencapai transformasi nasional TN50. Hasbi berucap pada program Info Komuniti 1 Malaysia K1M di Rumah Banta Entagis Lubai di Limbang. Beliau turut menyeru semua pengerusi K1M yang menjadi perantara kerajaan dengan rakyat supaya sentiasa menyampaikan informasi yang sahih kepada masyarakat setempat. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Danau Paulus Palu Gumbang mahu setiap lapisan masyarakat memperkasa semangat perpaduan dan kerjasama dalam komuniti. Pada majlis ini, Paulus mengumumkan geran berjumlah RM5,000 masing-masing kepada K1M kawasan Dewan Undangan Negeri Batu Danau yang merangkumi K1M Rumah Banta Entagis, K1M Batu Danau, K1M Lubuk Lasas dan K1M Lubuk Aro Limbang. Turut hadir Timbalan Residen Bahagian Limbang Selamat Jati Anja, Pegawai Daerah Limbang Jemali Busri dan Pegawai Penerangan Limbang Peter Ahkami. Peserta Bengkel Pemerkasaan Kejiranan Mesra KJM Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU diseru supaya terus bergiat aktif dalam pembangunan komuniti di kawasan Kuching Utara. Menurut pemangku pengarah di BKU, Haji Morshidi Ahmad, kejayaan pembangunan komuniti banyak bergantung kepada penyertaan komuniti itu sendiri. Tambahnya, perkongsian pengalaman pada peringkat lapangan juga dapat membantu kecekapan perancangan dan pelaksanaan program-program pembangunan komuniti demi memperkasakan komuniti setempat. Konsep sebenar pemerkasaan KJM merujuk kepada usaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan serta kualiti hidup komuniti. Usaha itu boleh dilaksanakan oleh komuniti sendiri atau bersama-sama ejen pembangunan, pihak kerajaan atau badan bukan kerajaan. Haji Morshidi berkata demikian pada Majlis Penutupan Bengkel KJM di BKU di Kuching.
Bengkel 3 hari itu disertai seramai 50 orang dari 5 kawasan di bawah Dun Pantai Damai, Demak Laut, Tupung, Semariang dan Satok. Ia antara lain bertujuan berkongsi idea dan merangka program atau aktiviti sepanjang tahun 2017 yang dapat memberi sumbangan jangka masa panjang kepada komuniti setempat. Kejayaan penganjuran acara maraton penuh yang menepati standard antarabangsa di Miri, satu peluang terbaik bagi mempromosi bandaraya peranginan itu kepada atlet-atlet maraton dari dalam dan luar negara. Menteri Muda Pelancongan Datuk Lee Kim Shin berkata, penganjuran acara maraton Miri 2017 telah menerima penyertaan yang memberansangkan daripada lebih 4,000 peserta dari dalam dan luar negara. Katanya acara maraton penuh yang diadakan buat julung kalinya itu menyaksikan penyertaan dari Amerika Syarikat, Kenya, Eropah, Asia Timur, Thailand, Filipina, Singapura, Brunei, Indonesia termasuk dari Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Beliau berharap penganjuran acara larian berkenaan akan mendapat sokongan dan sambutan yang lebih besar pada tahun hadapan. Beliau berkata demikian pada majlis penyampaian hadiah kepada pemenang acara maraton Miri 2017 di Stadium Miri. Teks ucapan beliau dibacakan oleh pembantu khasnya Eric Chin. Pertandingan terbahagi kepada kategori lelaki, wanita dan veteran melibatkan jarak larian 42 km, 21 km, 10 km dan 5 km. Acara maraton penuh telah dimulakan seawal jam 2 pagi, diikuti separa maraton sejauh 21 km pada jam 5 pagi, larian 10 km jam 6 pagi dan 5 km jam 7 pagi. Turut hadir pada acara larian berkenaan Ahli Dewan Undangan Negeri Piasau Datuk Sebastian Ting dan Datuk Bandar Miri Adam Yee. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, Setiausaha Persekutuan Sarawak Datuk Muhammad Zuki Ali menyempurnakan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Kesihatan Sarawak di Kompleks Islam Sarawak di Kuching pada pukul 8.15 Mei pagi. Manakala Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Fatimah Abdullah merasmikan Rumah Cendawan di Pusat Pemulihan dalam Komuniti Kota Semarahan pada pukul 9.30 pagi. Dan akhir sekali, Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugambas melawat Pusat Penyelidikan Pertanian Semenggok Kuching pada pukul 2 petang. Baik saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini dan untuk berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Dilaila. Silakan.